Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat. Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat 166, tidak? Sayyidina Abu Bakar. Kita berhenti di situ. Jadi kita masih lagi di bawah tajuk kisah berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah. Kemudian Nabi pesan pada Sayyidina Ali tidur di atas tempat tidur Nabi menggunakan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keluar dalam keadaan orang kafir ni tak sedar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakhshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian Nabi naik pergi terus ke mana? Daripada Mekah di sini, atas ni Madinah, Nabi ke selatan, ke bawah lebih kurang dalam 5 km lah, lebih kurang lah. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian waktu nak naik tu, masa nak naik tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kaki dia sakit, yakni melecet. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memikul Nabi daripada bawah sampai ke atas lah. Kemudian Nabi tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Jadi tuan-tuan, kita sambung malam ni berkenaan dengan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an duduk dalam gua itu selama 3 hari 3 malam. Dan Nabi bertolak daripada gua Thur itu pergi ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal, malam 1 Rabiul Awal. Ini kita nak pergi tajuk itulah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, Sayyidina Abu Bakar telah mengupah Abdullah bin Uraiqi, ini bukan orang Islam yang belum memeluk Islam, sebagai pemandu mereka. Maknanya dia boleh lantik orang yang bukan Islam untuk memandu, menunjuk jalan pada kita, sekiranya dia amanah. Sekiranya amanah. Itu pun jawatan yang kita lantik ini adalah jawatan bukanlah ammah. Maksud dia bila dalam sebuah negara tu kita bagi dia pegang jawatan yang paling besar sekali, kontrol semua, itu tak boleh, haram. Yang boleh ni ikut kemahiran dia lah. Ikut kemahiran dia. Jadi kita lantik dia ikut kemahiran macam ni lah. Dia bukan menjadi pemimpin Nabi yang mengatur urusan negara, bukan. Tapi dia menjadi orang yang membantu Nabi menunjuk jalan. Boleh lah. Kalau dia amanah, kita boleh ambil khidmat dia, tak salah. Yang penting dia boleh dipercayai. Pemandu itu sampai ke gua tersebut selepas 3 malam mereka berada di gua. Jadi Nabi SAW duduk 3 hari 3 malam. Kemudian dia membawa bersamanya 2 ekor unta kepunyaan Sayyidina Abu Bakar seperti yang dirancang. Jadi ada 2 unta Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Uraiqi lah yang tolong bawa. Kedua-dua unta ni milik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Laporan yang memuaskan hati mereka kerana pemeriksaan amat lemah, justru peluang terbaik untuk bergerak lagi sudah tiba. Jadi
Abdullah bin Raqiq sampai kan, bagi tahu, katanya dah usaha nak memeriksa Nabi ni, mengejar Nabi SAW ni dah makin berkurangan. Sebab Nabi dah duduk di situ 3 hari dah. Jadi mereka sangka mungkin Nabi dah jauh, mungkin Nabi dah terlepas. Jadi mereka pun lemah semangat lah. Rupanya Nabi berada di Gua Thur. Ini kita kata perancangan. Kemudian di sini Abu Bakar menawarkan kepada Nabi SAW seekor binatang yang patut ditunggangi. Nabi bersetuju dengan syarat baginda membayar harganya. Sayyidina Abu Bakar nak bagi free, tapi Nabi SAW sebagai orang ada yang maruah. Sayyidina Abu Bakar Nabi SAW tak mau terima kecuali illa bisaman, kecuali dengan saman. Bukan saman, kita saman ni saman, polis saman ni saman maksudnya dengan harga, dengan nilai. Maknanya kita kalau jadi orang Islam ni kena ada muruah sikit lah. Janganlah suka free ya, tidak kan, semua nak free. Tiap kali makan dengan orang, kawan je belanja, dia habuk tak pernah belanja. Jangan buat perangai macam tu. Jujur tuan-tuan, kena ada maruah tu, kena ada sikit lah. Jangan rasa kalau boleh semua nak free. Kita ada maruah sikit tuan-tuan. Sebagai maruah, ialah orang kalau dah usaha, kita bayar, betul tak? Boleh je Nabi bagi free ya. Sayyidina Abu Bakar yang bagi, Nabi tak mau. Nabi boleh je terima, tapi Nabi tahu ini milik Sayyidina Abu Bakar dan dia ada nilai dia. Nabi tak mau terima kecuali dengan harga. Kadang-kadang Nabi terima hadiah kan, kadang-kadang Nabi tak. Itu yang kita kata kena ada maruah lah. Kadang-kadang orang belanja kita, janganlah kita duduk dengan kawan kita ya, kawan kita belanja. Yang kedua kawan kita belanja, yang ketiga kawan kita belanja, kita duduk kering ni, malulah sikit. Boleh lah. Saya ingat Ustaz Ismail Kamus pernah sebut, kalau kita makan dengan kawan kita, kali pertama kita belanja, kali kedua kita belanja, kali ketiga kita belanja, kali keempat tu susah makan dengan dia dah. Susah tuan-tuan. Kali pertama makan duit tinggal, kali kedua tinggal makan dia lupa, kali ketiga pula dia buat sakit perut pula. Susah duk makan dengan dia lah. Orang yang tak ada muruah, tidak maruah. Baik. Kemudian macam Sayyidina Umar kan, dia ada ambil orang bekerja dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar bagi upah pada dia. Dia tak mau. Dia kata apa? Dia kata saya ikhlas. Sayyidina Umar kata tak, engkau dah bekerja, ikhlas itu urusan hang. Kerja hang aku bayar, kerja hang aku bayar, ikhlas tu urusan dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tahu Ustaz Azhar Idrus kenal ke no? Ke tak kenal? Tuan-tuan kenal Ustaz Azhar Idrus? Tak kenal no? Tuan-tuan duk planet mana ni? Kenal kot, semua kenal. 16 bulan 9 ni depa buat jemputan di Semanggoi. Masjid Bukit Putih. Jadilah isu sikit. Isunya bukan apa, katanya depa duk sebab Ustaz Azhar Idrus minta 6,000. Depa katalah Ustaz Azhar Idrus minta 6,000. Dia duk bergaduh lah. Jadi yang hak bergaduh ni geng-geng malas mengaji. Yang duk bising semua geng malas mengaji. Itu yang kita meluat tu. Dia ni yang bising lebihnya. Saya pun duk sebar merata sampai sekolah saya pun kat Semanggoi. Depa pun bawa cerita Ustaz Azhar Idrus minta 6,000. Jenis malas mengaji lah. Masa mengaji tak pernah nampak pun muka dia ni. Duk lorat tu nak bising. Saya pun pagi tadi kuliah pagi tadi di masjid tu lah, Masjid Bukit Putih Manggui tu, tempat yang Ustaz Azhar Idrus nak pergi tu lah. Saya tanya pada jemaah, betul lah, saya tanya macam mana cerita dia ni. Dia berkata Ustaz Azhar Idrus datang daripada Terengganu tu dengan isteri dia, pun kan 3 isteri dia, dengan tim dia apa semua. Ustaz Azhar Idrus hanya kata satu sampul itu bagi 1,000 lah untuk pengurusan 1,000 saja, dengan tim yang ramai tu, kameramannya apa benda, 1,000 saja. Sampul yang kedua untuk Ustaz Azhar Idrus banyak mana pun tak apa, itu je. Tapi tuan-tuan tengok orang kalau tak mau mengaji, mulut jahat lah tuan-tuan, senang kata. Mulut jahat. Yang 1,000 tu untuk tim, betul tak? Dia bekerja kan, dia pemain daripada sana, ramai tim mereka kan. Kemudian untuk makan lagi kan, ambil gambarnya. 1,000 tu untuk pengurusan, 2,000 tu untuk Ustaz Azhar Idrus. Dia tak letak harga. Tapi orang yang malas mengaji, apa ni, nak 6,000. Saya agak sedih lah tuan-tuan. Allah,
orang yang duk sebar benda ni lah kan. Manusia tuan-tuan Sebab tu kita jangan dengar apa saja kita sebarkan. Kadang banyak mengarut ni kadang-kadang. Dulu Ustaz Zaidrus pergi masjid tinggi. Masjid tinggi kan. Bagi kat Ustaz Zaidrus 4,000, dia tak minta pun orang bagi 4,000, tapi kutipan 20,000. Kutipan 20, bagi kat Ustaz 4 je. Tahun 2015 ke 16 itulah. Masjid tinggi buat ramai orang. Baik. Jadi nak cerita je kita faham lah, dia mai pada jauh. Betul kan bekerja tu. Konsep menuntut ilmu dulu bukan macam sekarang. Konsep menuntut ilmu dulu, ulama hadis nak dapat satu hadis jalan 1,000 kilometer. Kadang daripada Madinah ke Mesir, Mesir ke Kufah, ke Basrah, jauh ni semua. Cari orang yang nak dapat satu hadis je. Tapi kerana kita sekarang ni tuan-tuan takkanlah tuan-tuan nak sewa van apa semua pergi rumah ustaz mengaji, itu tak kan. Tuan-tuan pun penat tuan-tuan. Jadi kita nak mudahkan cerita, ustaz lah bekerja mai. Nampak tak? Ustaz pula mai. Konsep tu jadi lain lah. Sebab tu Imam Malik ketika mana Abu Ja'far Al-Mansur minta Imam Malik datang ke istana dengan bayaran yang tinggi mai mengajak. Imam Malik kata al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu ni hang mesti mai mengaji, mai kat aku Masjid Nabawi. Bukan aku pergi masuk istana. Imam Malik tak pergi. Itu konsep mengaji yang sebenar. Tapi dengan berlalunya zaman, kalau kita nak buat lagu tu tuan-tuan pergi sewa van pula, lagilah banyak kos. Pergi cari ustaz, betul tak? Ramai-ramai pergi sewa van, pergi cari Ustaz Zaidrus, berapa banyak kos dah. Itu yang dia ada konsep bekerja. Baik. Ala kulli hal berpada-padalah. Berpada-pada. Jadi tuan-tuan, disama di sini kerana maruah Nabi kata aku tak mau terima, walaupun boleh terima melainkan dengan harga. Baik. Kemudian mereka membawa bersama bekalan makanan yang dibawa Asma, anak perempuan Sayyidina Abu Bakar, dalam satu bekas diikat pada pinggangnya. Jadi diikat makanan itu di pinggang ni. Sampai Nabi panggil dia zatun niqatain, yang mempunyai 2 tali pinggang. Setelah dikoyak ia menjadi 2. Tali pinggang tu dikoyak jadi 2. Oleh Asma berdua bahagian. Oleh itu Asma mendapat gelaran 2 ikat pinggang. Nabi panggil dia zatun niqatain. Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah berangkat dan dikutai oleh pemandu mereka Abdullah bin Uraiqid tanpa meninggalkan sebarang kesan di sepanjang laluan pantai. Dengan keberangkatan itu bermula tahun pertama hijrah dalam bulan Rabiul Awal, bulan September 622 tahun Masihi. Kafilah kecil itu melalui kampung-kampung di sepanjang laluan menghala ke Quba. Perjalanan ini menyingkap berbagai peristiwa yang menarik. Ni cerita bawah apa yang Nabi dengan para sahabat dilalui dalam perjalanan. Dia macam ni tuan-tuan, kita tengok peta dia. Ni Mekah, ni Gua Sur, Nabi ke bawah kan, Madinah atas ni. Nabi berhijrah macam mana? Nabi pergi ke tepi ni, bukan terus pergi ke tepi, ke tepi laut, pantai Laut Merah, baru Nabi bergerak ke atas. Strategi tuan-tuan, bergerak ke atas barulah Nabi. Lepas tu jalan Nabi macam ni tuan-tuan. Dia macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Supaya tak dapat dijejak oleh kafir Quraisy. Maknanya kita, Allah Ta'ala jadikan kita akal tuan-tuan, kita kena manage. Hidup ni kita kena ada perancangan. Semua benda tuan-tuan. Dalam hidup ni tuan-tuan kena ada perancangan. Tak boleh sembrono tuan-tuan. Sebab tu kita jadi khalifah. Allah Ta'ala jadikan kita khalifah. Dan Allah Ta'ala berikan kita akal untuk kita bertindak menggunakan akal. Bukan semata-mata tawakal. Betul tak? Tawakal lah jalan. Bukan. Tawakal. Usaha kena ada, doa pun sekali. Tiga-tiga dapat doa, dapat pahala. Tawakal dapat pahala, usaha dapat pahala, doa dapat pahala. Kenapa umat Islam ramai gagal? Pasal dia doa rajin lah. Tawakal okey lah. Usaha pula malas. Padahal usaha tu Allah Ta'ala yang suruh. Nampak tak? Jadi dia tak cukup syarat dia. Sebab tu dalam Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang beriman hendaklah kamu sabar dan cukupkan kesabaran. Makna dia apa? Wahai orang yang beriman hendaklah kamu sabar dan janganlah kesabaran kamu ini kalah berbanding dengan kesabaran orang yang menentang Islam, orang kafir. Orang yang menentang Islam tuan-tuan, depa juga mati. Betul tak? Depa juga dibunuh. Depa juga hilang harta, depa juga berkorban, depa juga kena panah, depa juga buta tuan-tuan, depa juga ditimpa berbagai musibah. Jangan kerana kesabaran musuh Islam menentang Islam lebih kuat daripada kesabaran kita untuk membela Islam. Itu maksud sabiru tu.
Tapi bila kita pun kerja kita pun tak macam orang yang bukan Islam, hasil tak sama lah. Mereka lebih sabar bersungguh dalam kerja mereka bandingkan kita. Baik. Kemudian yang pertama, pada satu hari mereka tidak menemui tempat perlindungan daripada panas terik. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mencari dan ternampak tempat berteduh di tepi batu. Lalu dia membersihkan kawasan itu serta menghampar baju luarannya bagi membolehkan Nabi SAW berbaring sementara dia pergi mencari makanan. Tuan-tuan tengok layan Nabi sungguhlah tuan-tuan. Layan sungguhlah. Sampai dia pergi dulu tengok. Kemudian memang inilah selayaknya kita melayani Nabi SAW. Tapi kita tak berpeluang tuan-tuan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang terpilih? Kerana Sayyidina Abu Bakar itulah sebaik-baik manusia setelah para Nabi tuan-tuan. Itu dia Allah Ta'ala pilih dia menjadi pendamping Nabi SAW dan digelar sebagai As-Siddiq. As-Siddiq ni gelaran yang Allah Ta'ala berikan. Kata Sayyidina Ali, gelaran ini turun daripada langit khusus untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan, kemudian Nabi berbaring, Sayyidina Abu Bakar pergi cari makan. Di situ dia menemui seorang pengembala, budak lelaki Badui yang sedang duduk berteduh. Dia disebut Badawi ni Arab yang duduk di perkampungan jauh daripada orang tuan-tuan. Itu Badawi lah, Arab juga tapi Arab Badawi. Mereka ni biasanya kasar sikit. Sampai sekarang masih ada tuan-tuan. Arab Badawi sampai sekarang masih ada. Dia duduk dengan puak-puak dia jauh pada orang saat berpindah randah. Dan mereka ni memang pelik lah tuan-tuan. Memang panggil mereka ni tak macam orang normal, lain sikit. Dia tak asup dengan kabilah dia. Sampai sekarang masih ada. Hatta sebahagian Arab Badawi tu yang mereka jumpa di Jordannya, di mana-mana, mereka tak tahu yang Palestin itu telah dijajah oleh Israel. Mereka tak tahu. Punyalah jauh kuno betul. Mereka ni dengan handset tak ada, TV pun tak ada. Mereka hidup macam dulu, macam orang asli, tapi duduk padang pasir tuan-tuan. Orang asli padang pasir lah. Sampai mereka dengar Israel jajah Palestin pun mereka tak percaya. Punya teruk Siapa yang pernah jumpa Badawi di mana, terutama di Jordan tu lah, ada lagi Badawi tu, pangai pelik sikit. Kalau tuan-tuan naik bas dengan dia, tuan-tuan masuk bas kan, ada Arab Badawi, dia duduk seorang, tepi dia kosong. Bila tuan-tuan naik bas, tuan-tuan nak duduk, dia tak bagi duduk. Pasal dia kata apa? Ada kawan dia nanti nak naik sana. Mana ada kawan dia fikir kok nanti ada satu suku dengan dia, Badawi yang sama nanti tahan bas, dia nak duduk tepi ni, dia tak bagi duduk. Dia mengamuk, jangan duduk. Padahal mana ada kawan dia duduk fikir kok ada. Tu dia tak bagi duduk tu. Perangai macam budak-budak tuan-tuan. Kalau budak-budak lah tuan-tuan, itulah Arab Badawi tu. Sebab tu kadang-kadang dia panggil Al-A'rab. Tu kadang-kadang dia punya kasar. Sampai sekarang pun kadang-kadang kasar. Sebab dia jarang bergaul dengan orang. Tu yang dia punya perangai tu kasar sikit. Kemudian tuan-tuan, yang sedang duduk berteduh, Sayyidina Abu Bakar meminta sedikit susu untuk dibawa kepada Nabi SAW. Susu itu disejukkan dengan sedikit air sambil menunggu sehingga Nabi terjaga, lalu minumnya untuk menghilangkan dahaga. Tunggu Nabi tuan-tuan. Bagi sejuk dulu, tunggu Nabi. Tak kejutkan Nabi SAW. Hebat tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan, kita minum dulu, betul tak kan? Minum dulu lah. Tak, tunggu Nabi. Nak jauh lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu benda ni simple lah, tapi besar pahala di sisi Allah. Walaupun tak diwajibkan pun. Nabi tak wajib Sayyidina Abu Bakar jangan minum melainkan minum dengan aku. Nabi tak kata. Tapi Sayyidina Abu Bakar tahu adab dia. Macam isteri tuan-tuan lah. Tuan-tuan balik kerja penat-penat, rupa-rupanya dia makan dah, betul tak kan? Kita balik penat-penat, abang makan belum ya? Makan dah. Kita tinggal sisa ya. Kita taklah kata berdosa, tapi macam tak patut ya. Betul tak kan? Apa buat lagu tu? Tunggulah suami balik lambat. Betul tak? Ini suami balik macam biasa, lapar sangat abang, makan dulu lah. Tunggu abang lambat Kita pun rasa macam tak patut lah kot. Makan malam ke, betul tak? Ataupun kalau dah masak ke, biarlah suami makan dulu, betul tak? Ni dah siap-siap masak, kita duk tunggu nak makan, dipanggil anak-anak lu makan, kita tak makan lagi. Dari segi adabnya tak padan lah, tak padan lah. Patut faham lah benda tu, basic basic tu faham lah. Suami lah dulu. Dan dia pahala besar. Tuan ingat kisah yang mereka duduk dalam gua tu, batu tutup tu kan? Mereka duduk dalam gua, batu tutup. Buat macam mana pun tak boleh. Ada yang kata kita tak dapat keluar melainkan kita kena berdoa dengan tawasul, dengan amalan kan. Ingat yang pertama tu berdoa apa?
Ya Allah, saya mempunyai kedua ibu bapa yang mana saya takkan bagi minum susu pada isteri dengan anak saya kecuali saya berikan kepada kedua ibu bapa. Betul tak? Satu malam saya keluar dan saya balik lewat. Saya dapati keduanya sudah tidur. Saya perah susu. Kemudian saya duduk di tepi samping mereka berdua. Mak ayah dia yang sedang tidur. Tak ada dalam Quran kata, dalam hadis sebut tak ada jangan bagi susu pada mak ayah kecuali setelah anak dan isteri. Tak ada sebut. Tapi benda ni kita tahu. Common sense lah. Apa common sense kan? Biasalah tuan-tuan, dahulukan mak bapak. Tak ada kewajipan pun, tapi dia tahu mesti mak bapak dulu. Dia pegang bekas tu. Sebab ini dia pegang syarat dia. Itulah prinsip dia. Dia takkan bagi minum pada isteri dengan anak dia kecuali mak dengan ayah dia minum dulu. Mak ayah dia tidur, nak kejut, rasa tak ada adab. Mak tengah penat, nak bagi minum pada anak, rasa tak betul. Takkan dahulu mak ayah berbanding malukan anak, berbanding mak dan ayah. Dia pegang bekas tu. Anak aku ya Allah sedang menangis di kakiku. Anak dia menangis di kaki tu. Pasal apa? Lapar. Anak di kaki tu menangis lapar nak susu. Tapi dia tak mau, mesti ayah dengan mak dulu. Padahal tak ada kewajipan pun. Tapi itulah yang digalakkan mak ayah dulu. Sehinggalah mereka berdua bangun ketika subuh, tuan-tuan. Subuh pagi baru bangun. Punya lama dia berdiri kat situ pegang susu. Bila mereka berjaya, aku berikan mereka minum. Ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalaulah aku lakukan perbuatan itu semata-mata nak mencari keredaan-Mu, selamatkanlah kami daripada kepayahan ini. Batu tu bergerak sikit kan. Serai. Ada lagi dua kisah tu, tak mau cerita lah panjang. Tapi tuan-tuan tahu kan, ini sama Sayyidina Abu Bakar ni. Boleh je minum? Tak, tunggu dulu. Minum dengan Nabi SAW. Baik. Yang kedua, sesiapa yang bertanya Abu Bakar tentang temannya itu, yakni Rasulullah SAW, jawapannya bahawa dia ialah pemandu perjalanan. Sayyidina Abu Bakar tipu ke? Nanti lu. Orang yang bertanya itu faham bahawa Muhammad ialah orang pemandu jalan, tetapi maksud Sayyidina Abu Bakar pemimpin ke jalan yang benar. Nampak? Dia dipanggil double meaning, tuan-tuan. Saya bagi contoh double meaning macam ni lah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi Cameron Highland, contoh. Tapi sebelum pergi Cameron Highland tu, tuan-tuan nak singgah ke Teping dulu beli barang. Dalam perjalanan tuan-tuan nak pergi Teping tu, tuan-tuan bertemu dengan abang tuan-tuan. Tuan-tuan segan nak bagi tahu, kadang-kadang kan segan nak bagi tahu adik-beradik aku ni pergi makan angin. Nanti tempah strawberry banyak pula. Tidak macam tu. Aku pun lepas pergi Cameron nak pergi Kuala Lumpur. Dah beli strawberry hampa, mana nak boleh pergi Kuala Lumpur dah. Rosaklah strawberry. Tapi kita pun segan lah, malu Allah kan. Abang tanya nak pergi mana lawa-lawa ni. Ni mesti nak pergi Cameron lah contohnya lah kan. Abang boleh agak tak ada, abang nak pergi Teping. Tapi tak ada, tipu pula kan. Tidak, tipu lah. Nak pergi Cameron ke? Saya nak pergi Teping bang. Jangan sebut tak pergi Cameron. Kata saya nak pergi Teping. Tapi betul tak tuan pergi Teping? Betul lah pergi Teping. Tapi jangan kata mana ada pergi Cameron. Hanya kata lagu tu. Kata apa? Tak, saya pergi Teping. Sebut itu cukup. Tak, pergi Teping. Memang kita pergi Teping. Cameron lepas tu. Faham lah? Cameron setelah tu. Malah ni nak pergi Teping lah. Cameron setelah tu. Macam kita nak pergi Bagang Sai hari ni, esok baru pergi Cameron. Esok setelah tu. Jadi bila abang tanya nak pergi mana ni? Nak pergi tu Teping. Betul lah tu. Sama juga tuan nak pergi Langkawi. Segan nanti orang pergi tembah pinggan mangkuk pula. Penat aku nak bawa. Contohnya lah kan. Tempah banyak-banyak pula tu. Contoh kita pun nak bawa, segan. Nak bagi tahu tak mau beli, kecil hati. Betul tak? Sebab salah jadinya. Nanti ataupun kadang-kadang setengah adik-beradik kata apa, ni kerja berjalan duit banyak apa, nampak duit banyak pula. Macam-macam orang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bila bertemu dengan adik-beradik tuan-tuan dalam perjalanan bertemu, nak pergi mana ni? Tuan-tuan kebetulan sebelum nak pergi nak pergi ke Langkawi tu, tuan-tuan nak singgah ke mana? Ke Gurun ke, nak singgah ke Alustang ke, betul tak? Dia tanya nak pergi mana? Ya, tak ada, nak pergi Alustang Sat. Betul tak? Betul tak? Memang pergi Alustang Sat. Pasal nak pergi Langkawi pula. Double meaning. Boleh lah. Saya nak bakal sebut macam ni.
Maksud Sayyidina Abu Bakar, dia adalah pemandu atau pembimbing. Jadi orang yang dengar sangka Nabi itu adalah penunjuk jalan. Nabi dengan Abdullah bin Raqiq itu penunjuk jalan. Maksud Sayyidina Abu Bakar, dia adalah penunjuk jalan ke jalan yang benar. Itu makna dia. Kita tahu cerita Nabi Ibrahim AS kan? Kan Nabi Ibrahim dalam Quran sebut ni, Nabi Ibrahim buat apa? Dia bagi pecah berhala kan? Dia bagi pecah-pecah berhala semua ni. Kemudian kaum dia tanya kan, siapa buat ni? Sebab dia bagi pecah semua, dia tinggal yang mana? Yang paling besar. Yang paling besar dia tinggal. Baginda Nabi Ibrahim ni dia tinggal apa? Kapak dia selit. Kapak ni dia alat yang lama tuan-tuan, pada zaman dulu. Kapak ni antara alat yang paling awal lah manusia cipta tuan-tuan. Jadi letak yang besar, kapak besar tu sangkut dekat berhala besar. Bila dia bertanya Nabi Ibrahim, siapa yang buat ni? Nabi Ibrahim kata, bal fa'aluhum kabiruhum hadha. Yang buat ni yang besar ni. Yang besar ni buat. Sa'alu in kanu yantiqun. Tanyalah dia kalau dia apa? Kalau dia boleh bercakap. Nabi Ibrahim nak suruh dia berfikir, berhala apa sembah ni nak cakap pun tak boleh. Makan minum pun tak boleh. Apa pergi sembah buat apa? Tu yang Nabi Ibrahim kata tu, yang buat ni yang besar ni. Bila Nabi Ibrahim kata lagu tu, dia pun mati aku tu. Dan dia pun kata, hang pun tahu dia pun ni tak boleh cakap. Kata Nabi Ibrahim, kalau dah benda ni nak bercakap tak boleh, nak beri manfaat mudarat tak boleh, yang sembah buat apa? Dia pun lagi sakit hati. Itu dia pun bakar tu. Tapi api tu sejuk kan, cerita dia. Api tu Allah perintahkan jadi sejuk. Jadi macam mana Nabi Ibrahim tipu ke? Bukan. Maksud Nabi Ibrahim tu, yang besar itu adalah Nabi Ibrahim. Besar itu merujuk pada kedudukan. Sebab orang yang beriman, kedudukan dia, darjat dia lebih agung dan besar berbanding orang yang tak beriman. Itu makna dia. Kan dalam Quran sebut, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu berasa hina, janganlah kamu berasa duka cita, kamulah yang paling tinggi. Wa antumul a'laun, kamulah yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman, kita lebih tinggi, besar darjat berbanding orang yang tidak beriman. Maksud Nabi Ibrahim, yang buat ni yang besar ni, besar darjat kedudukan di sisi Allah kerana aku menyembah Allah. Itu makna dia. Dia tak tipu. Sama tuan-tuan ingat. Panjang cerita, kita terus tuan, kita tak sempat. Kemudian seterusnya yang ketiga, orang Quraisy telah mengisytiharkan siapa dapat menangkap Nabi SAW akan menerima 1 ekor unta sebagai hadiah. Banyak tu 1 ekor unta. Dia panggil unta merah tuan, humrul na'am. Unta merah ni adalah binatang yang paling berharga bagi orang Quraisy. Unta merah. Ni 1 ekor unta tuan ni, satu harta yang cukup mewah lah. Unta lah ni seekor 8,000 saya ingat tak dapat dah. Kalau unta yang hebat, ni bukan unta cak ayam tuan, macam lembu lah. Lembu yang sadur tu kan, apa harga. Ni bukan unta kurak, orang tak mahu kalau unta tu kurak-kurak kuih, bukan. Ini hadiah ni unta terbaik. Lembu kalau terbaik apa tuan? Tentang korban kan. Kalau lembu gemuk elok yang terbaik ni apa? Jangan kira bakar Brahman gitu. Yang Brahma punya bakar kan tu berapa puluh ribu tu. Hak sadur badan bergetul-getul tu kan, berapa puluh ribu tu. Ini unta ni, unta yang terbaik. Saya ingat kita 10,000 lebih tuan-tuan. Orang kata 8,000. 8,000 ni unta hak biasa tuan-tuan. 10 pun dah tak dapat unta. Kalau kita kata 10,000 lah unta tuan-tuan, kita katalah. Tapi saya rasa unta yang terbaik ni mungkin makan sampai 20,000. Dia tapi ada binatang mahal lagi kan, alpaka lah, alpaka. Saya dengar alpaka. Alpaka ni dia berkata isi dia sangat sedap. Dia macam kambing tapi tengkuk dia panjang. Alpakas. Dia berkata isi dia sangat sedap. Tapi seekor boleh cecah ratus ribu tuan-tuan. Mahal tuan-tuan. Puluh ribu, ratus ribu seekor. Alpakas di Malaysia tak ada. Alkapas ke? Alkapas mana? Baik, mahal tuan-tuan binatang tu. Katanya lagi sedap. Jadi tuan-tuan, kalau 10,000 seekor unta 10,000, kalau 100 sama dengan apa? 1 juta. Duit kita 1 juta tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian hadiah ini telah mendorong ramai orang mencuba nasib mereka. Pakat nak lah.
Antara mereka yang berusaha mencari Nabi SAW dan sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar, ialah Surakah bin Malik. Apabila dia mendapat maklumat tentang 4 orang sedang bergerak di satu laluan. Kenapa 4 orang? Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqi dengan Amir bin Fuhairah tadi tu. Nah, sedang bergerak di satu laluan. Dia secara sulit mencari kumpulan itu supaya dia seorang saja mendapat hadiah. Orang pandai dia. Dia seorang saja pergi cari jalan tu. Pasal apa? Dia nak seorang dia bolot. Kalau 2 orang kena bagi 2. Jadi nak makan dia seorang lah. Baik. Kalau ikut kisah yang lebih lengkap tuan-tuan, orang akan tanya, kat mana? Dia kata bukan jalan ni, jalan sana. Dia tak beritahu pasal dia nak sapu dia seorang ni. Senyap-senyap tuan-tuan. Dia dengar khabar dia tahu ni jalan Nabi. Tapi dia kata kat orang, bukan sini. Aku dah cari dah kawasan ni, aku pergi sana. Pasal apa? Dia nak makan dia seorang lah. Dengan menunggang seekor kuda, dia terus laju memburu mereka. Nabi naik apa tuan-tuan? Nabi naik unta. Unta dengan kuda, mana laju lagi? Kuda laju lagi. Tapi kenapa Nabi tak naik kuda tuan-tuan, lagi laju? Pasal Nabi nak jalan jauh. Surakah ni dia nak kejar Sebab tu dalam Quran sebut, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa tak tengok unta bagaimana kami jadikan dia? Allah Ta'ala sebut unta. Unta tuan-tuan bandingkan gajah besar ni. Kulit unta bandingkan badak, kulit badak terbaik lagi. Apa yang lebih yang unta? Yang Allah Ta'ala suruh tengok tu. Unta ni tuan-tuan, dia sekali minum air 50 ke 100 liter sekali minum air. Pasal apa? Dia boleh berjalan tanpa air 8 hari tak minum hidup. 8 hari tak minum hidup. Manusia ni saya ingat tak sampai seminggu tak minum mati. Makan tak apa, tak makan. Tak makan ada rekod orang buat tu setahun kot dia tak makan, dia minum air. Nak dekat setahun ke setahun lebih dia minum air. Badan daripada gemuk tuan-tuan, setahun minum air je. Lepas tu jadi kurus tuan-tuan, macam tulang. Minum air. Hampir setahun lah dia minum air saja. Adalah dia ambil vitamin sikit macam tu. Ada rekod di luar negara lah. Minum air, tak makan tak apa. Selagi mana tuan-tuan ada lemak di badan, lama lah tuan-tuan bertahan. Tapi kalau tuan-tuan tak minum, saya ingat tak ada seminggu boleh mati tu. Tak minum, bahaya. Tapi unta boleh tak minum 8 hari walaupun duduk berjalan tengah padang pasir tu. 8 hari. Kita kalau duduk tengah padang pasir, tak ada sehari mati dah tuan-tuan. Dia apa? Hidrasi. Panas. Unta boleh tahan 8 hari. Mata unta ni dia ada selaput. Tuan-tuan perasan tak? Hidung unta dia boleh tutup. Perasan tak? Dia boleh tutup hidung. Tuan-tuan boleh tutup tak lubang hidung tuan-tuan? Cuba tutup. Yang tutup. Tuan-tuan tak boleh tutup lubang hidung. Unta boleh tutup lubang hidung. Baik dia tutup elok kan. Saya tak pernah tengok binatang tutup lubang hidung unta tuan-tuan. Pasal apa? Dia boleh tutup. Bila dia main debu teruk, dia tutup lubang hidung dia. Dan lubang hidung dia ada kelenjar yang lembap itu, berapa kali ganda manusia saya tak ingat, tapi dia dapat menyerap 66% kelembapan udara. Kita kalau pergi sana udara kering, kita napas sesak sakit kan, kita rasa kering kan, kering. Tapi kerana kelenjar unta tu dia lebih besar berapa kali ganda manusia, dia dapat menyerap 66% kelembapan udara. Jadi walaupun udara tu kering, dia sedut, dia tetap boleh ambil udara kelembapan daripada udara tu. Kita tak boleh lah. Sebab dia punya tu. Nah, dia punya bulu mata pun tebal lah. Itu unta lah, kelebihan dia lah. Dia ada punuk belakang ni kan. Punuk tu apa? Bubuh dia kalau unta makan, sekali makan 30 ke 50 kilo. Sekali makan 30 ke 50 kilo. 30-50 kilo tuan-tuan. Sakanlah unta ni. Baik tuan-tuan. Tak apa. Pasal apa? Pasal dia boleh lama tak makan, tak minum. Jadi Nabi naik unta ni naik kuda. Laju kuda. Tapi kuda tak boleh laju lama lah. Tak boleh lah lama macam unta straight, tak minum, tak makan tu. Tapi dia boleh pecut laju. Baik tuan-tuan, kemudian dalam perjalanan itu kudanya tersadung dan tersungkur ke bumi. Ini waktu nak jumpa Nabi dah, sallallahu alaihi wasallam. Dah nampak Nabi dah. Bila nampak Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi Sayyidina Abu Bakar ambil Bufairah dengan Allah Barakatuh, dia laju lagi. Kejap. Kaki unta depan itu, dia sebenarnya dalam ni sebut tersadung, ataupun yang lebih tepatnya dia terbenam. Maknanya yang depan tu terbenam. Bila terbenam, melambunglah dia. Tengah laju, kaki unta terbenam, melambunglah dia.
Macam tuan-tuan naik motor laju-laju, tuan-tuan tarik brake depan. Macam tu lah. Tengah laju-laju tuan-tuan tarik brake depan. Kalau boleh yang brake disc tu. Bukan brake disc tu, tuan-tuan tarik habis. Memang lipat terus ke depan tuan-tuan. Baik, kemudian walaupun kejadian itu mengikut kebanyakan bangsa Arab satu petanda yang tidak baik, tetapi nafsu mengejar kebendaan mengamuri hatinya. Ini bagi orang Arab lah. Ini petanda yang tidak baik. Macam kita, budaya kita lah. Kalau nak pergi mana-mana, bewak lintas, patah balik, petanda yang tidak baik. Ini mengarut lah tuan-tuan. Tak ada pun. Suraqah ni, unta dia jatuh pun, mana ada petanda tidak baik? Petanda dia baik. Kenapa saya kata petanda dia baik? Sebab 3 kali jatuh dia insaf. Betul tak? Lepas tu dia jumpa Nabi kan, Nabi tulis lagi pada dia apa? Surat apa? Kalau kali pertama dia jatuh, dia balik Mekah, dia pun takkan beriman. Betul tak? Dia beriman kemudian. Walaupun bangsa Arab kata bila kuda jatuh jatuh ke kuda, kaki masuk ke dalam, jatuh, bangsa Arab kata petanda tidak baik. Tapi dalam kes Suraqah ni petanda dia baik. Sebab dia jatuh 3 kali. Lepas tu datang keinsafan. Kemudian dia minta pada Nabi jaminan keselamatan pada Nabi kan Nabi tulis. Nabi bagi kat dia, dan Nabi kata dia akan pegang, dia akan pakai mahkota kebesaran Kisra Parsi. Nabi nampak satu hari nanti akan pakai mahkota kebesaran Parsi. Waktu Nabi SAW wafat, zaman Sayyidina Umar tuan-tuan, Parsi jatuh. Segala barang emas Parsi itu bawa ke Mekah, dan Sayyidina Umar bagi tentang mahkota tu. Ada yang kata gelang kebesaran. Gelang, bukan gelang perhiasan, dia gelang kebesaran tuan-tuan. Gelang kebesaran. Sayyidina Umar bagi pada Suraqah. Sebab tu Nabi janji untuk dia, bagi kat dia. Dan dia pakai dengan penuh dia jalan di kota Mekah. Tapi nak ceritanya dia dapat jaminan keselamatan tuan-tuan. Nabi bagi keselamatan, tulis, dan dia simpan surat jaminan keselamatan Nabi SAW. Kalau ada orang Islam nak bunuh, tunjuk ni jaminan keselamatan daripada Nabi SAW. Jadi makna dia bukanlah petanda tak baik. Sama juga tuan-tuan nak pergi mana-mana, bewak lintas. Tuan-tuan patah balik ke tak patah balik ya? Saya ingat tak ada kot no. Tapi ada setengah orang dia nak pergi Meminang, bewak lintas. Tak boleh jadi ni. Dia percaya tuan-tuan. Apa salah bewak? Bewak tak ada salah apa-apa tuan-tuan. Yang nasib malangnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik motor nampak bewak tu lintas dah, tuan-tuan pun jalan, bewak tu patah balik. Nasib tak baik lah. Pasal apa? Pasal dia patah balik, motor jatuh. Kalau bewak besar tuan-tuan, motor jatuh. Kalau kereta pun kita rasa lain macam. Kalau hak besar tu, tuan-tuan langgar, dia nasib tak baik lah. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita dalam Islam tidak ada dipanggil la tiyarata. Nabi sebut tidak ada tiarah wala tiwalah. Tiarah ni tak ada. Tiarah ni apa? Sial mial ni lah. Sial ni lah, tak ada. Hari sial tak ada. Ni sial, tu sial. Banyak benda sial kan. Tidak ada sial dalam Islam. Ada orang percaya kalau tuan-tuan ada kereta, pelik nombor tu nombor kosong, nanti accident. Ada orang percaya nombor kosong, nanti accident. Ada setengah orang tambah nombor 4. Tuan-tuan pergi China, Hong Kong, Taiwan, betul tak? Nombor 4 payah ada. Yang dia ada apa? Nombor 1, 2, 3, 3A, 1, 5. Dia tak 4 tak mau. Pasal sebutan 4 tu sama dengan sebutan mati. Tak silap saya, dia dekat-dekat. Tu dia tak mau tu, sebab dekat-dekat. Kononnya tuan-tuan, alam ni dia tak reti bahasa. Dia pun tak percaya Tuhan, dia percaya alam. Alam ni tak reti bahasa. Tuan-tuan cakap benda negatif, dia main negatif kat tuan-tuan. Tuan-tuan cakap baik, dia datang baik. Tu dia suka. Nombor 4 dia tak mau, pasal bunyi-bunyi dia macam sebut mati. Maksud dia, bunyi tu hampir sama dalam bahasa dia lah. Jadi takut apa? Takut dia sebut 4 mati, takut mai. Jadi kalau sebab apa dia kata alam ni benda yang dia reflect pada kita. Dia panggil apa benda tuan-tuan, ada istilah dia tu. Mengarut tuan-tuan teori tu. Baik, kemudian dia terus mengejar, tetapi nafsu mengejar kebendaan mengamuri hatinya. Maka dia terus mengejar mereka. Sekali lagi dia menemui nasib yang sama, tetapi masih tidak mempedulikannya. Tersadung lagi, jatuh. Sekali lagi melompat ke atas pelana, lalu mencut selaju yang boleh mencederakan diri, dan akhirnya hampir berjaya mendekati Nabi SAW. Hati Sayyidina Abu Bakar berdebar-debar dan sentiasa memandang ke belakang, sementara Nabi SAW tetap tabah sambil meneruskan baca ayat Al-Quran. Nabi tak layan pun. Nabi tenang je.
Sudah berkali-kali kudanya tersungkur dan gagal dalam pemburuan itu. Lalu timbul kesedaran, yang saya sebut tadilah, akibat kecelakaan yang menimpa dirinya. Justru dia insaf bahawa itu ialah amaran Allah terhadap perancangan jahatnya yang bertujuan menentang Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, bukan malang 3 kali jatuh, nasib dia baik, dia sedang. Seterusnya dia mendekati kumpulan yang sedang mengembara itu dengan penuh penyesalan dan rendah diri menuntut keampunan pada Nabi SAW. Jadi pelan-pelan dia pergi. Kenapa kali ini tak tersedung? Pasal dia pergi bukan niat nak tangkap, niat nak minta maaf. Niat dia tu. Dia menyapa Nabi SAW dan sahabatnya sambil berkata, kaum kamu Quraisy menjanjikan hadiah lumayan jika dapat menangkap kamu. Dia menambah lagi bahawa dia menawarkan bekalan makanan, tetapi mereka menolak tawaran itu. Dia siap nak bagi makanan lagi kat Nabi, Nabi tak mau. Sementara mereka cuma memintanya merahsiakan keberangkatan mereka serta menghalang pandangan orang kafir ke tempat persembunyian mereka. Lalu Nabi SAW memaafkan dia dan mengesahkannya dengan satu tanda tulis Amir bin Fuhairah pada sekeping kulit. Sekeping kulit dia jaminan keselamatan, jaminan keselamatan dan keamanan, itu dia Nabi tulis. Maksudnya kalau orang tentera Islam tangkap ke nak bunuh dia, tunjuk ni Nabi dah bagi keselamatan untuk aku. Kemudian Surakah segera kembali ke Mekah dan cuba menggagalkan rancangan mereka yang membunuh Nabi SAW serta sahabatnya itu. Malah dia memeluk Islam dan menjadi seorang pengikut yang amanah. Dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar berkata, kami berhijrah ketika orang Mekah memburu kami. Tiada siapa dapat mengejar kami kecuali Surakah bin Malik bin Ju'syum dengan kudanya. Apa hikmah dia, tuan? Rupanya nak masuk Islam, tuan-tuan. Surakah ni nak dapat hidayah. Kataku, wahai Rasulullah, inilah satu-satunya orang yang berjaya mengejar kita. Nabi SAW menjawab, jangan putus asa, sungguhnya Allah bersama kita. Nabi tak layan pun Surakah tu. Tapi Surakah ni bagus, bila dia balik je ke Mekah, tiap kali orang nak cari kat jalan ni, Surakah kata, hampir balik, aku dah cari jalan ni dah, supaya orang tak kejar Nabi. Jumpa orang, hampir balik, aku dah cover dah jalan ni. Jumpa lagi orang, hampir balik, aku dah cover dah jalan ni. Dia juga asalnya nak tangkap Nabi, akhirnya menjadi pelindung Nabi dan masuk Islam, tuan-tuan. Habis akan datang yang keempat. Mereka meneruskan perjalanan hingga tiba ke sebuah kemah di situ. Jadi saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.